Hai, Assalamualaikum. Iklil. Hai, Assalamualaikum. Uh, Kejap ya. Saya nak invite our guest. Halo. Hai, Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum. Sihat? Salam. Hai, Alhamdulillah aku sihat. Boleh dengar Saya Hello, boleh punya dengar line tak? okey ke? Boleh dengar. kat sini dengar. Alright. Okey. Okey, baik. Sekarang ni sama-sama dah lunch ke belum? Lunch, Allah, dinner. Lunch pula. Alhamdulillah baru je lepas dinner tadi. Oh, ya ke? Okey. So, sekarang tengah free dah ni. Budak-budak semua hantar Free. ke rumah ayah mertua. So clear, line Oh, ya clear. ke? Spilling the tea ke ni? Alright. Okay, boleh kita mula? Okay, jom kita start. Alright, okay. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, hai semua. Terima kasih yang hadir, yang sudi datang ke live sharing kami pada hari ini. Jadi topik pada hari ini kami akan share Tuan Adam dan juga Puan Syakira akan sharekanlah berkenaan pembesaran kanak-kanak autism ataupun orang kata memberikan tips-tips juga bagaimana untuk mengenali kanak-kanak autism daripada peluang kepada saya generally lah. Okay, Puan Syakira dan juga Tuan Ada adalah sepasang suami isteri dan mempunyai berapa orang anak ya, Puan Syakira? 3 orang anak. Dan anak sulung, Noor Hafiz tu dia autism lah, mempunyai autism. Okay. Alright, okay. So ini adalah secara generally lah. Okay, untuk memperkenalkan lebih lanjut, saya serahkan kepada Puan Syakira untuk memperkenalkan diri dengan juga Tuan Adam untuk memperkenalkan diri. Okay. Okay. Assalamualaikum. Hai untuk semua yang tengok live video hari ni. Okay, nama saya Naziah Syakira Ahmad Fauzi. Okay, saya sekarang si rumah lah sepenuh masa. Dan pada waktu lapang saya buat YouTube Syakira and the Kids. Dan tu lah, suami saya pula. Okay. Ya, nama saya Adam Zulkarnain. Sekarang saya bekerja di Intel sebagai seorang software engineer lah. Tapi kami menetap di Seri Skandar buat masa ni. So nanti maybe kena pindah ke Penang balik lah macam mana. Tengok nanti. Alright. So yeah. Okay. Kita sajalah. Okay. Itu je simple. Alright. Okay. Untuk untuk pengetahuan anda semua, okay, Puan Syakira ada YouTube channel iaitu Syakira and the Kids. Di situ ada banyak video sharing yang boleh anda lihat, di antaranya perkongsian berkenaan dengan perkembangan kanak-kanak autistik dan dan anak sulung Puan Syakira adalah antaranya lah. Dan di situ Puan Syakira berkongsi perjalanan berkenaan kanak-kanak autistik. Okey, jadi kita tak nak melengahkan masa dan mesti ramai lagi nak tahu perjalanan dan sharing kita pada hari ini. So sekarang ni boleh tak minta Puan Syakira untuk ceritakan secara general berkaitan dengan kanak-kanak autism dan
boleh tak beritahu kami juga apakah yang macam mana? What kind of Noah autistic? Kan generally we know that autism we have this specific terms, right? Okay, kalau untuk Noah apa? Okay, Saya serahkan So pada maybe, sorry, Shakira, maybe buat disclaimer dulu kot. okay, disclaimer. Disclaimer, Yep. okay. Okay. So untuk disclaimer, okay, saya dengan suami ni bukanlah orang pakar kan. Kita orang ni just parents autism. So dan apa yang kita orang share ni tak semestinya dia applicable untuk semua kanak-kanak autism. Sebab autism ni kita tahu dia punya spektrum dia luas, banyak. Ada yang macam Noah mild sahaja. Okay, Noah daripada asalnya moderate, kemudian selepas terapi sekarang dia dah boleh katakan mild lah. Dan ada juga kanak-kanak autism yang severe, ada yang non-verbal kan. Jadi tak semua yang kami share ni applicable untuk semua kanak-kanak autistik. Sebab dia punya spektrum tu sangat luas. Jadi apa yang kami share ni betul-betul ikut pengalaman lah, macam tu. Okay, and basically autism ni ialah macam kecelaruan. Dia ada dia ada masalah daripada segi perkembangan neurodevelopmental mereka. Okay, kemudian dan mereka selalunya kanak-kanak autism ni mereka mempunyai kecelaruan lah dari segi social, communication. Jadi towards dia nak membesar tu memang dia akan ada masalah inilah social skill, masalah nak berinteraksi dengan orang. Even though kami bawa Noah pergi jumpa pakar pun memang pakar akan ada cakap, memang pakar mention Noah ni dia membesar dia akan ada problem sikit lah dari segi mungkin dia nak bersosial dengan orang lain. Boleh nampak lah awkward kat situ kan. Okay, and basically macam Noah dia dia asalnya memang kami tengok masa baru-baru detect memang dia macam a bit dia moderate lah kategori dia. Sebab dia bukan severe, dia boleh bercakap tapi dia bercakap tu satu hala je. Macam tu. Dia bukan two-way communication. So kita boleh dengar dia sebut something, dia bercakap tapi bukan medium komunikasi lah waktu tu. Ada nak tambah abang? Tak ada, boleh proceed. Okay. Allah. Okay, untuk Puan Shakira dengan juga Tuan Adam, macam mana Puan Shakira juga Tuan Adam boleh lihat tanda-tanda awal Noah menghadapi autistik itu sendiri? Tanda awal, okay. Macam kita daripada segi tanda, okay ni sebab kita punya talk live kali ni kita nak fokuskan untuk new parents, untuk orang yang kahwin muda kan, yang baru berumah tangga. So kita punya fokus talk kali ni kita nak cerita dia punya early signs yang kita terlepas pandang, yang saya dengan suami pun terlepas pandang. Dia baby, sebenarnya dia dah tunjuk dah signs tu daripada dia kecil, daripada dia baby tapi kita tak perasan. So bila dia dah cecah 2 tahun, baru kita macam bila kita nampak dia macam speech delay, dia tak communicate dengan kita, baru kita macam bila jumpa pakar, bila pakar tu mention masa dia kecil, masa dia baby macam ni tak, macam ni tak, baru macam alah ada lah, macam tu baru tahu, baru perasan. Okay, first dia yang memang obvious lah masa dia kecil yang kita terlepas tu ialah first bila saya as a mom, contohlah kita masa tu dia macam 7-8 bulan macam tu. Kalau kita kalau dia dalam bilik tengah main and then saya beredar sekejap pergi dapur keluar lah, maksudnya saya keluar daripada bilik tu, budak yang tak ada masalah autism dia akan menangis, dia akan nak pergi kat mak dia akan cari mak dia. Tapi macam Noah ataupun kena autism, maybe dia macam buat tak tahu je. Macam tu. Dia relax je. Okay. Macam tu. Jadi itu salah satu red flags lah. Kemudian yang seterusnya, dia masa tu macam kalau kita balik kampung kita jumpa dengan orang tu dia tak kenal pun, ataupun dia tak pernah jumpa, ataupun dia dah lama tak jumpa. Sebab budak-budak kita tahu dia macam ada short term memory kan. So kalau dia dah tak jumpa orang tu, bila orang tu nak jumpa dia balik, orang tu nak kat dia tak nak kat orang tu.
Tapi macam Noah, dia kalau orang suluh tangan je nak dokong dia, dia nak je. Dia nak je pergi ke orang tu. Semua orang dia nak. Oh, okay. Betul. And Okay. lagi apa lagi ya? Oh, macam dulu dia macam lambat nak perasan, lambat nak kenal pasti which one mama, which one abi. Mungkin dia tahu itu kita ni parents dia, tapi semua orang lelaki dia nampak dia akan panggil abi. Kalau dia nampak semua orang perempuan dia akan panggil mama. Macam tu. Macam obvious lah waktu tu. Masa tu. Dan seterusnya masa dia baby, tapi ini bukan Noah lah, ni ada satu lagi ciri-ciri yang terapis ataupun doktor pakar dia cakap. Kadang-kadang ada setengah kanak-kanak autistik ni yang dia punya early signs tu ialah kalau kita agah dia tapi dia tak respond. Macam kita agah-agah tapi dia tak ketawa ke, di muka dia macam straight, macam apa orang panggil, serious je kan, macam tak ada respon. Macam tu. Oh, apa orang panggil poker face. Macam tu kan? Bukan eh? Macam tu. Pastilah bila kena agah kan. So okay. itu antara early signs yang, tapi yang itu Noah okay. Noah kalau kena agah dia ketawa jugalah. Macam tu. Okay. Okay. Ada sesetengah dia ada satu lagi macam Noah ni, dia daripada baby dia akan mengamuk tengah malam tau. Dia mengamuk tengah malam. Kita ingatkan masa tu macam kena gangguan ke, ingatkan macam biasalah budak mengamuk tengah malam, tapi dia punya mengamuk tu macam ekstrim sangat lah. Menjerit, mengamuk kan. Macam nak cakap apa? Macam dia bangun tengah malam tu, timing dia macam setiap hari sama. Boleh nak katakan setiap hari, daripada dia daripada baby sampailah kita orang terapi. Dalam pukul 12 ke pukul 2 tu dia akan bangun tengah malam, dia menjerit, dia mengamuk. So time tu memang kita orang stres lah, kita orang tak tahu apa problem dengan Noah ni. Tapi lepas kita orang dah hantar terapi, boleh perasan dia punya kekerapan tu berkurang dan eventually dia terus stop. So kami rasa maybe dia ada berkenaan dengan dia punya sensory punya isu kot. Ya, betul. Okay. And then kemudian satu lagi, and then itu yang early signs yang pasal Noah lah yang kita terlepas pandang. Okay, and then kita nak cerita secara general lah kanak-kanak autism ni macam mana. Diorang ni kanak-kanak yang ada masalah autism ni memang generally memang diorang ni akan ada masalah speech delay. Sebab dia memang ada masalah komunikasi kan. Kalau kita tengok diorang ni memang akan ada masalah speech delay. Tapi bukanlah bermaksud kalau budak tu kita nampak dia ada speech delay terus macam budak ni ada autism kot. Tak. Sebab autism ni dia banyak lagi faktor. Kadang-kadang speech delay tu mungkin speech delay je, lambat je cakap. Tapi dari segi sensory dia, dari segi communication dia respon macam sangat responsif kalau kita cakap dengan dia. Macam Noah dia memang tak responsif kalau kita cakap dengan dia dulu. So dia berbeza. Okay. And then Noah ni dari segi speech delay dia alami regression. Regression ni maksudnya dia dah boleh satu dua patah tapi lepas tu dia patah balik. Perkembangan dia macam ke belakang. Itulah macam dia punya perkembangan tu, regression tu. Macam contohnya asalnya memang kita orang dah ajar dia cakap nak makan, nak susu. Tapi lama-lama dia dah hilang perkataan nak tu, dia sebut susu je. Dia sebut makan je. And then lama-lama tak sebut dah. Just bawa dia tunjuk botol susu dia ke, dia bawa dia punya botol susu, dia bawa dia punya bekas susu, macam tu. Itu dia punya speech delay lah. Noah punya dulu. Okay. Lagi masih lagi kan nak cerita pasal ciri autism ni. Noah ni dia tak ada komunikasi dua hala masa dulu. So sebab Noah ni dia macam mana, dia memang kita nak cakap dengan dia, memang dia macam ignore apa kita cakap. Dia actually dalam dia dalam dunia dia yang tersendiri lah. Yes. So bila orang tanya, orang tak sembang dengan dia macam tak aware lah apa surrounding dia semua. Yes, betul.
Okay, and then Noah ni juga mengalami echolilia. Echolilia ni dia ada dua jenis echolilia. Echolilia yang pertama ni dia repeat balik. Dia repeat balik kalau kita tanya soalan dekat dia, dia tak jawab soalan tu. Dia ulang balik apa kita cakap. Contohnya macam, awak nak makan nasi ke? Nanti kalau budak autism mungkin dia akan cakap lah, makan nasi ke? Macam tu. Nada dia mungkin mendatar tapi dia macam ulang je soalan tapi tak menjawab. Ada yang macam tu. Dan satu lagi echolilia, dia macam contoh dia tengok TV ke, dia dengar lagu ke, dia akan repeat balik. Dia akan repeat balik dialog tu sebiji-sebiji. Dia boleh repeat. So macam Noah ni dulu, kalau macam kita bagi dia dengar lagu, kita ingatkan dia macam tadi tak faham pun lagu tu sebab lagu tu bahasa Melayu. Tapi nanti tiba-tiba dia boleh nyanyi, dia boleh sebut lirik tu. Tapi dia tak faham apa. Sama juga lagu bahasa Melayu ke, bahasa Inggeris ke, even dialog kartun ke, dia tengok memang dia boleh repeat. Dia cakap, macam dia cakap seorang-seorang tapi ingatkan dia macam pretend play ke apa. Tapi tak, dia macam termenung, dia tengok kat satu sudut. Lepas tu dia cakap dialog tu, lepas tu dia senyap. Macam tu. So ada juga orang petikai. Betul. Ada juga orang petikai macam bila saya cakap macam tu. Ada yang cakap macam normal je budak macam tu cakap seorang-seorang macam pretend play. Tapi sebenarnya Noah bukan pretend play waktu tu. Dia memang, dia macam merenung, dia macam dalam dunia dia. Dia cakap seorang-seorang. Tu je. Dia ulang balik dialog tu. Itulah Noah punya echolilia dulu. Masa tu macam scary juga cakap budak ni cakap dengan siapa kan. Kan takut tau. Okay, and then sedikit curiosity. Sorry. Mencelah. Sorry. Saya sedikit saya curious. Kan Noah dia repeat dia punya perkataan macam tengok kartun dia repeat. Saya curious sama ada dia buat tak intonasi tu sekali ataupun hanya mendata cuma dia sebut di skrip macam tu. Dia buat sekali intonasi. Okay. Dia macam ikut sebiji-sebiji. High pitch. Okay, contoh saya bagi contoh satu ayat macam okay, contoh dalam dialog tu dia kata, hey, what are you doing? Where do you want to go? Nanti dia macam, hey, where do you want to go? Macam tu. Macam tu. Okay. Macam tu lah. Tapi tak ada siapa pun. Macam tu. Macam tu lah. Very interesting. Alright. Kan, itulah interesting. Masa tu memang scary lah siap bawa jumpa ustaz. Tapi Alhamdulillah lah, tak ada apa-apa. Allah. Okay, terusnya Noah ni dulu dia tak respon lah. Kalau kita panggil dia tak respon. Dia tak pandang. Kadang-kadang tu dia pandang lah tapi pandang tu dia kebetulan ke kan. Tapi sebab kalau kita panggil dia tak menjawab lah. Dia just maybe pandang kot, lepas tu dia buat hal lain macam tu. Tapi usually kalau kita panggil memang dia macam tak dengar. Dia macam tak tahulah. Sampai sekarang pun kadang-kadang macam tu juga. Kena panggil berkali-kali. Kena macam kalau panggil Noah macam tu. Kena yang last sikit. Okay. Masih lagi kadang-kadang macam tu. Okay, kemudian dia ada stimming lah. Very common lah untuk kanak-kanak autism ni. Dia kanak-kanak yang mempunyai masalah autism ni dia ada masalah, dia ada isu stimming. Stimming ni dia macam repetitive behavior, benda yang diorang buat secara berulang-ulang, kerap kali. And actually sebenarnya kita as a human being biasa normal pun memang kita ada stimming kita. Tapi stimming kita ni orang kata berpada-pada lah macam tu. Contohnya macam ada setengah orang dia suka sambil dia menunggu. Contoh macam kita duduk kat meja belajar, sama-sama kita termenung ke, kita tengah fikir ke, ataupun cikgu tengah mengajar, kita boleh macam pusingkan pensel tu banyak kali macam tu. Mungkin ada setengah orang suka goyang-goyang kaki. Itu semua kira macam stimming tau. Semua tu macam stimming. Tapi kalau tapi untuk anak-anak yang mempunyai masalah autism ni, dia punya stimming tu excessively. Dia macam berlebihan sikit lah. Macam tu. Macam Noah dari segi stimming dia suka pusing dalam bulatan. Pusing non-stop dulu sampai kita orang pun pening. Macam tu. Kita orang yang rimas juga dia berpusing. Okay.
Dan juga apa lagi steaming dia bang, macam dia buat bunyi-bunyian, bunyi-bunyi ada juga flapping hand, dia kibas-kibas tangan dia, tapi tu semua sekejap lah dalam sampai umur dia 4-5 tahun, 5 tahun macam tu stop steaming dia punya flapping hand tu. Dan ada kebanyakan budak autism ada yang flapping hand dia macam ni. Macam tu dia macam macam Oh ya, ya, notice that. Okay, macam tu lah. So ada yang banyak-banyak lah steaming ni, ada banyak jenis ikut kanak-kanak tu lah. Sebab yelah mereka ni unik kan, banyak spektrum, banyak jenis macam tu. Okay, and then seterusnya Noah ni dia tak ada eye contact. Dia seboleh-bolehnya dia akan cuba mengelak daripada eye contact, daripada pandangan mata kita. And then sampailah kadang-kadang sampai kena pegang kepala dia, nak punyalah kita nak bercakap dengan dia. Dan memang dan selalunya bila dia tak nak tengok mata kita ni, usually sebab mereka ni ada isu masalah fokus, tak nak tengok pandangan mata orang, mengelak macam tu. And then the next one is mereka ni ada meltdown. Mereka mudah mengamuk, benda-benda simple, boleh trigger, benda-benda kecil. And dia bukan macam tantrum biasa tau. Tantrum biasa ni dia cepat sikit, cepat nak pujuk kan. Dan kalau macam dia biar dia cool down sekejap, nanti dia okay. Tapi meltdown ni dia lambat nak pujuk. Dan selalunya macam macam mengamuk, cakap barang, lepas barang, menjerit, macam tu. Dan biasanya memang kalau dulu memang bila dia meltdown tu biasanya memang dia akan cakap, akan pukul, pukul adik dia ke, pukul Kak Syakirah ke, macam tu. So itulah meltdown tu lama juga nak bantu dia. Sekarang ni dia dah boleh kontrol lah meltdown tu. Dan tak sekerap dulu. Kalau dulu mesti hari-hari mesti ada. Sekarang ni macam dah boleh dah, sebab dia dah pergi terapi, dah ajar dia macam mana untuk cool down, kena guna teknik breathe in, breathe out. Sudah banyak improvement. And then seterusnya macam Noah dulu dia ada masalah sensory issue. Sensory issue ni dia banyaklah, dia memang dia punya macam nak cakap, bila kita tengok ni memang banyaklah problem sensory dia dulu. Dari segi ada isu proprioceptive. Okay, pertama sekali proprioceptive lah sensory issue dia ni. Yang first tu proprioceptive, dia punya dia sendi dan otot dia. Macam macam mana actually budak-budak ni sebenarnya kanak-kanak biasa, dia orang memang terapis cakap kanak-kanak biasa ni memang sebenarnya normally memang dia orang punya dia sendi otot proprioceptive mereka tu mereka kurang tahu. Sebab tu budak-budak ni aktif kan, kita tengok budak-budak kan macam asyik berlari, asyik main kan. Sebab mereka kurang input untuk sensory proprioceptive tu. Tapi untuk anak-anak yang macam ada masalah sensory proprioceptive, macam anak-anak autism, anak-anak yang ada sensory processing disorder, mereka memang susah nak duduk diam. Memang hyper. Dan ada pula kanak-kanak autism yang sangat pasif, ada pula yang sangat hyper macam tu. Ikut keadaan. Sebab itulah treatment diorang ni berbeza-beza ikut keadaan budak tu. Okay, seterusnya dari segi sensory tactile Noah, daripada segi sentuhan dia, kulit. Kita punya kulit ni, kita punya ni kan organ untuk sensory ni, touch ni, kita punya sensory sentuhan ni. So Noah ni dulu dari segi dari sentuhan tactile dia tak suka, sangat susah kita nak potong kuku dia, nak potong rambut dia, memang susah sangat. Memang menjerit-jerit lah, bergaduh lah kalau nak potong kuku dia. Allah. Okay, and then apa lagi, nak potong rambut memang susah. Okay. Pakai baju, pakai seluar, susah juga. Dia kena ada, dia sesuai dengan certain material lah. Contoh material yang macam kasar sikit ke, dia memang tak boleh. Dia tak suka. Oh, okay. Sensory yang macam tu lah. So means dia ada typical sensory yang dia tak suka lah. Contoh macam kasar. Selain daripada kasar apa?
lembut mungkin. Basah. Dia, Basah pun dia tak suka juga. Benda melekit abang. Melekit. Mhm. Benda yang macam Okay, kalau macam contohlah. Sama-sama. Okay, contohlah dia actually macam mana? Kita orang tak perasan yang dia sampai umur dia 2 tahun baru macam perasan kan. Tapi sebenarnya masa dia umur setahun lebih tu Kak Syakira adalah buat apa messy play untuk anak-anak ni. Untuk Noah, masa tu Noah seorang je, so buat kat dia lah, buat messy play untuk dia. Tapi dia tak nak langsung pegang messy play tu. Dia memang menangis, meraung, melekat, dia tak dekat Kak Syakira, dia tak nak turun, dia tak nak pegang messy play tu. Itu masa tu macam pelik juga, kenapa dia tak nak langsung, rupanya dia geli. So antara satu lagi, antara faktor kita boleh nampak masalah sensory touch tactile ni, budak-budak ni diorang tak suka pijak rumput, tak suka pijak pasir. Diorang geli, jengkit lah kalau suruh apa. Itu yang ada setengah budak tak suka kan, pijak pasir, pijak rumput. Macam tu. And then apa lagi? Tak suka tempat crowded. Tak suka pergi tempat crowded. Dia apa? Kalau tempat ramai-ramai orang dia rimas. Itu antara salah satu ni lah isu tactile. And then apa lagi? Isu apa satu lagi? Balancing dia. Isu balancing. Apa dia? Balancing, betul. Isu balancing dari segi kalau Noah dulu dari segi balancing dia macam panjat tangga, turun tangga memang dia gayat. Dia takut nak panjat kerusi, panjat meja tinggi, dia tak berani. Adik dia daripada kecil dia boleh lompat meja, lompat sana lompat sini, dia tak. Dia tengok je dia panjat. Macam tu. Itulah macam generally-nya sensory autism yang kita boleh nampak lah untuk budak. Itulah dia. So dan juga tu ada satu kaedah macam mana kita nak kawal ataupun handle anak-anak autism ni. Contoh macam Puan Syakira ada mention tadi, contoh macam dia tiba-tiba tantrum ke, ataupun macam dia tak suka pada dia tak suka pijak rumput and then pasir macam tu. Macam mana kita nak handle that kind of situation and make sure dia normalize a bit from before. Abang jawab kan? Boleh, mana boleh? Macam kita boleh jawab dan Adam boleh jawab. Basically terapi lah. So memang kena terapi untuk diorang berbetulkan balik masalah dengan sensory semua lah. So untuk macam vestibular ke proprioceptive, tactile semua tu memang ada terapi yang berbeza. So memang waktu kita orang hantar Noah terapi, memang terapis tu dia OT tu, occupational therapist, memang dia ada explain lah terapi ni buat apa, untuk sensory apa, terapis kena buat berapa banyak, intensity dia semua. So mostly itulah kena pakai kena go through terapi lah, terapi. And terapi ni sekejap kat sini. Nak tak, dia tengah cari notes dia. Okay, anyway, terapi ni kita orang memang kita orang hantar ke pakar. Dalam masa sama kita orang pun buat home therapy lah juga, untuk nak ada continuation of this action and therapy and so on. Okay, boleh sambung. Macam home therapy tu continue. Okay, kalau home therapy macam kalau untuk home therapy tu bermaksud kita melakukan apa yang disuruh oleh pihak terapi, ataupun macam kita ada sistem cara lain juga. So basically usually lah lepas kita orang hantar Noah terapi, satu session usually macam 1 jam. So lepas terapi tu dia request kita orang untuk continue macam apa yang Noah buat tu, dia ada macam follow up action dekat rumah. So macam homework lah untuk kita orang, continue buat dengan Noah. So itulah. Dia
Tapi Continue. ada juga home therapy yang Kak Syakira belajar online. Macam kita tengok kat Okay. YouTube ke, akak tengok mana-mana online punya occupational therapy yang kita belajar online, lepas tu kita buat kat rumah. Macam tu lah. Oh, okay, faham. So kalau tentang terapi tu, selain terapi maksudnya macam tu, macam Noah suddenly dia tantrum, penggunaan cara apa yang Puan Syakira dan juga Tuan Adam lakukan masa tu? Okay, kalau dia tiba-tiba tantrum, dia punya meltdown lah. Okay. Macam tiba-tiba datang. Macam tiba-tiba datang tu, dulu kita orang tak tahu juga nak handle, tapi dah lama-lama tu sekarang ni dah tahu lah macam nak handle. So usually kita bila sebelum dia nak jadi mengamuk teruk tu, kita akan suruh dia macam calm down. Kita akan explain kat dia, benda ni simple je Noah, it's okay. And then kita akan peluk dia, kita akan cakap dengan dia, relax, it's okay. Suruh dia tarik nafas, breathe in, breathe out. Usually dia memang akan macam okay. Breathe in, breathe out. Macam tu lah. Sebelum dia jadi lagi teruk tu, dia dah calm diri dia sendiri. Macam tu. And Alhamdulillah lah, memang berkesan. Dan cara tu pun memang terapis yang ajar. Memang berkesan lah, Alhamdulillah. Sebelum dia jadi lagi teruk. Selain daripada tu, Puan Syakira ada apa-apa lagi perkongsian untuk bagaimana kaedah untuk handle kanak-kanak autism sendiri? Ada tak abang handle kanak-kanak autism? Itulah autism ni dia spektrum dia sangat luas, and budak-budak yang autistik ni pun dia berbeza-beza. So kalau nak kata ada satu specific method tu, rasanya macam tak ada lah. Tapi apa yang kita orang kongsi ni in general lah, apa yang kita orang buat kepada Noah. Sebab rasanya kes kita orang, sebab Noah rasa maybe dia mild. Actually Noah officially dia ada kat OKU, and pakar diagnose dia ada GDD. GDD is a global developmental delay dengan ASD. ASD is autism spectrum disorder. So Noah ni dia bukan macam non-verbal, dia tak severe. So cara yang kita orang buat ni maybe tak applicable untuk budak-budak yang ni lah, yang non-verbal, yang lebih severe lah dia punya masalah kecelaruan ni semua. Betul. Okay, faham. Jadi ada ni soalan yang saya curious lah. Untuk Noah, ada tak dia macam suka susun barang tu mengikut saiz ke, daripada besar ke kecil, and then kalau kita sentuh dia akan start marah dengan sebab kita kacau dia punya barang? Ada? Ya, ada. Actually, dia suka susun kereta lah. Macam dulu kita ada kereta yang dia boleh naik, kereta dia boleh main. So dia akan susun ikut saiz. Lepas tu kalau ada orang ambil satu ke, orang kacau, dia akan mulalah untuk mengamuk ke, buat perangai semua. So dia very particular. Yes, Very particular. Okay. Betul. Faham. Jadi satu lagi saya memang sangat curious lah kan, macam mana Tuan Syakira, ya Allah, Tuan Adam dan juga Puan Syakira ya luangkan masa untuk sebagai seorang bapa dan juga seorang ibu untuk menjaga anak autism? Okay, abang. Syakira boleh start. Syakira boleh start dulu kot. Apa tadi? Which one soalan Okay. dia? Mana boleh? Spend masa. Handle lah. Apa tadi? Macam mana meluangkan masa tu? Luangkan masa. Okay, macam macam Kak Syakira, macam akak memang sentiasa dengan diorang sebab akak suruh makan. So memang 24/7 dengan diorang. So so memang macam apa yang memang Kak Syakira buat, memang Kak Syakira create rutin untuk anak-anak ni. So start buat rutin ni daripada 2 tahun lepas lah, memang start create rutin. Okay. And mula-mula memang create rutin ni simple je asalnya dulu. Akak cuba buat rutin tu simple, tak ada macam banyak-banyak sangat sebab budak kecil kan, apa je dia nak banyak-banyak sangat benda kan. So awal-awal maybe simple rutin, lama-lama makin banyak rutin tu, makin kompleks lah. So sekarang ni memang diorang ada jadual waktu bila diorang kena belajar, bila waktu diorang main, ada bila waktu diorang buat sensory play, ada waktu
untuk diorang main, makan, tengok TV apa semua. So benda tu teratur lah untuk akak Syakira untuk urus diorang, untuk spend time dengan diorang. And usually macam Noah ni sebab dia special kan, dia kena kita kena spend lebih dengan dia. Kalau macam adik dia, kita macam nak cakap, kalau macam dari segi daripada motor skill tau, daripada segi motor skill. Macam adik dia Amna, sekejap je belajar macam guna gunting, belajar guna sudu garfu. Macam adik-adik dia cepat sangat. Kita ajar sekali dua dah boleh pakai gunting, dah boleh guna sudu garfu. Tapi macam Noah dia tak boleh. Kita kena duduk dengan dia, spend time, kena berjam-jam, kena ajar dia pegang gunting betul-betul, kena ajar dia betul-betul macam mana nak masuk tangan dalam gunting tu. Tu semua memang satu-satu step kena ajar. Dia bukan macam ada setengah budak yang dia try sendiri, macam adik Noah lah, dia try sendiri, dia boleh. Macam tu. Macam Noah dulu memang kena spend lebih dengan dia. So itulah. Bagaimana pula dengan Tuan Adam? Macam saya actually during kalau macam weekdays saya sibuk bekerja lah. So waktu weekend tu kalau boleh memang saya bawa anak-anak ni semua travel. So sebelum PKP kita orang selalu pergi taman, pergi pantai. And actually bagus lah sebab sebagai contoh kalau pergi pantai dia macam banda banyak-banyak. Maksudnya kat pantai kita boleh buat terapi, boleh spend masa. Sebab kalau macam budak main dengan pasir kan, main dengan air, benda yang melekit, ni semua actually dia sangat membantu dengan dia punya sensory, dia punya tactile, dia punya proprioceptive-nya ni semua. And then kalau pergi taman-taman, dia panjat, dia lompat-lompat semua. So basically daripada segi saya spend masa mostly during the weekends lah. Saya bawa dia on travel ke, pergi main ke. Tapi itulah sebab sekarang ni PKP kan, so macam susah sikit. So kami perasan bila Noah dia lama duduk rumah, dia jadi stres. So bila jadi stres, dia lebih cepat mengamuk. Lepas tu cepat ada benda tak kena. Dia orang kata apa? Itulah sebab PKP lah. Unfortunate juga. Okay, faham. Okay, disebabkan kita sekarang PKP apa semua, jadi saya macam curious apabila macam Tuan Adam dan juga Puan Syakira bawa keluar Noah kan. Macam mana kita communication antara stranger dan juga Noah, macam mana kalau boleh nak sedikit pemberitahuan lah bagaimana a stranger nak communicate dengan kanak-kanak autism, dan bagaimana juga Noah interact dengan dunia luar. Yang itu maksud saya. Maaf atas tersasa. Oh, nak jawab tak? Sekejap, actually ada buat notes. check notes lah. Oh ya ke? Tak apa, boleh. Okay, so macam mana nak communicate dengan anak-anak autistik? Actually, orang-orang sesiapa just boleh communicate macam biasa je. Cumanya kanak-kanak autistik ni dia berbeza-beza. So bila kita communicate dengan orang, kalau macam kita dapat respons yang kita tak suka ke, yang bukan kita expect ke, yang kita rasa macam tak patut ke, kita jangan macam tarik muka ke ataupun rasa budak ni tak respect ke apa ke, sebab diorang tak tahu. Kadang-kadang yalah dia ingatkan benda tu okey, maybe dia punya common sense macam lain sikit kan. So jangan marah, just communicate macam biasa lah. Tapi kalau tak dapat respon yang kita nak tu, just chill and then cuba untuk memahami budak-budak. Be nice lah, be kind. Be nice. Yeah. So kadang-kadang kan macam orang expect manners kan dekat luar. Yes. So, benda-benda macam tu lah akan terjadi. So especially macam Asian punya family kan, dia macam
apa ni, budak kecil kena respect orang besar macam tu kan. Kalau nak cakap pun Yes. kena intonasi yang respect. So Noah dia tak macam tu, sebab kalau tengok Noah ni, dia bila bercakap dan apa, nada dia tinggi, intonasi dia tinggi. Lepas tu cara bercakap pun ada contoh lah, sebagai contoh dia panggil atuk dia panggil atuk dia, hey hey. Itu je panggil atuk dia. Oh ya. So yalah, antara contohnya lah. So kalau nak tengok daripada perspektif budak ni, macam mana dia tengok dulu dunia luar ni, maybe macam mana, dia orang suka explore, tapi sebagai parents kita kena make sure yang kita provide macam safety net untuk dia orang explore. Maksudnya kita kena create boundaries kan. Contoh kalau dia main dekat taman, kita boleh biar dia explore, dia nak panjat ke apa ke, cumanya kita kena make sure kita ni lah, kita make sure dia kalau terjatuh kita boleh sambut ke, ataupun bila dia boleh lari tu orang tengah main swing ke apa ke, kita kena aware lah. Sebab saya perasan Noah macam tu. Dia suka berlari dalam taman, tapi dia tak aware ada budak lain tengah main swing kan, swing tu. So kita kena ni lah, kita kena make sure tak berlaku insiden yang tak diingini lah. Kita kena, so basically kita kena provide satu safe platform untuk diorang explore dunia luar. Okay. Before this pernah terjadi ke? Apa-apa kejadian? Yang serius tak ada lah, tapi CP-CP tu ada beberapa kali. Yang dia pernah tolak anak kat Akmal tu, pernah kan? Dia ada pernah tolak baby. Dia lari-lari dalam, rasa time tu family day kot, dia lari, yalah dia tak aware. Lepas tu dia terlanggar budak, dia macam tolak kuat, budak tu terlentang habis. Lepas tu dia tak tahu kan benda tu salah. So dia macam continue lah main. Ya, yeah, betul. Kita orang yang parents pula macam gelabah. Yes, betul. Okay. So the situation okay je lah ke ada apa-apa kejadian pula? Yang lepas dia tolak tu tak ada serius lah. Just that macam dia tolak tu agak kuat. So kita orang risau juga lah. Kita memang kontrol pergerakan anak-anak. Kalau macam kita nak pergi taman pun usually kita akan cari space yang tak ramai orang, tak crowded. Even sebelum pandemik lagi pun, sebelum COVID pun memang kita akan cari tempat yang tak ramai orang. Kita memang suka avoid lah crowd places ni sebab first senang kita nak handle budak-budak, sebab Noah pun nanti kita tak nak dia macam mengamuk tiba-tiba kat situ kan. Make a scene, macam tu lah, benda-benda macam tu. Okay. So question saya seterusnya ialah kan Noah ialah anak sulung betul, dan Noah juga mempunyai apa orang kata keistimewaan dari segi autism, dan Noah ada 2 orang adik-beradik betul? Betul. Jadi saya terfikir adik-beradik Noah tu ada tak yang terikut gelagat Noah? Oh, okay. Maksudnya dia punya Noah pengaruhi lah adik-adik dia kan? Okay. Yes. Okay. Noah ni dia sebab dia punya steaming, dia punya behaviour dari segi kalau kita tengok macam dalam mempengaruhi dari segi perkembangan adik dia, daripada segi development adik dia tu, benda tu tak jadi masalah sebab development ni kadang-kadang berbeza kan, dia ikut anak tu sendiri. Macam Amna, dia sendiri development dia cepat. Dia kira macam benda ni macam anugerah Allah jugalah untuk kita orang sebenarnya, sebab walaupun Noah ni dia ada masalah autism, tapi Amna adik dia cepat sangat development dia. So kadang-kadang dia yang banyak macam guide abang dia, banyak macam ajar abang dia. So benda tu macam macam apa orang kata blessing lah juga. And then tapi dari segi perkembangan tu memang tak ada mempengaruhi adik-adik dia. Tapi dari segi behaviour Noah, dari segi steaming dia, benda tu sikit sebanyak memang sebenarnya to be honest lah memang sangat mempengaruhi adik-adik dia juga.
Contohnya macam Noah dia punya behavior dia suka mengamuk, suka pukul, apa lagi abang? Suka apa lagi? Jerit. Suka jerit. So benda-benda tu adik-adik dia terikut. Adik-adik dia buat juga. So memang riuh lah rumah ni selalunya in general. Memang hari-hari membising je. Oh gitu. Okay, jadi soalan saya kan, jadi apa perasaan apa ni Puan Shakira dan juga Tuan Adam apabila dapat tahu lain daripada yang lain sebagai seorang ibu dan juga seorang bapa lah. Okay, abang start dulu lah. Okay, so apa reaksi kami lah basically kan. Perasaan. Actually Yes. Biasanya reaction ibu dan juga ayah ni berbeza. Actually bagi saya, saya macam boleh terima lah. Maksudnya saya boleh terima hakikat tu, tak ada masalah. And saya boleh accept lah. Maybe setengah bapa dia macam ada ego ke apa kan. Dia macam rasa, oh anak aku tak boleh macam ni ke. Tapi saya tak ada masalah lah begitu. So saya actually bila dapat tahu, saya cuba untuk berfikir secara objektif and then cuba untuk cari solusi yang terbaik lah untuk Noah. So time tu lah kita orang try schedule appointment dengan hospital besar. Time tu lah kita orang cari tempat untuk terapi, cari NGO ataupun tempat-tempat mana yang kita orang boleh hantar Noah. So untuk terapi kita orang hantar 2 tempat lah. Kita orang hantar ke government and masa yang sama kita orang juga hantar ke private. So spend duit jugalah kat situ actually untuk bila hantar private. And masa yang sama kita orang cari taska yang sesuai untuk Noah. So actually taska first taska yang kita hantar tu dia tak berapa sesuai dengan Noah. And itulah eventually Noah macam tak diterima untuk tahun seterusnya. So kita orang dia tak happy situ. So alhamdulillah kita orang hantar dia ke Kindergarten Penang. And cikgu semua sangat bagus lah memahami situasi kami. And Noah memang sangat enjoy kat situ. So saya pun bersyukur jugalah dapat jumpa tempat support system yang sangat bagus untuk kami sama-sama bantu Noah lah. So reaksi saya minta maaf. So basically reaksi saya tak terlalu sedih lah. Tak terlalu sedih sebab yelah takdir kan. Kita kena terima lah. Cumanya saya nak emphasizekan parents kena jangan in denial, kena accept benda tu and secepat mungkin cari avenue ataupun cari tempat-tempat yang kita boleh hantar anak-anak ni untuk bantu dia. Early intervention is very important lah actually. Okay, bagaimana pula dengan Puan Shakira? Okay, macam Kak Shakira dari segi perasaan as a mom lah, selalunya perempuan, mak-mak ni memang kita emotional sikit kan. So masa mula-mula dapat, untuk ni macam kita nak cerita daripada awal lah, daripada masa dia lahir. So masa Noah ni lahir memang macam sebab dia anak sulung tau. So memang perasaan tu Kak Shira pun actually to be honest lah masa besar. So orang kata postpartum depression, orang Melayu kata meroyan lah macam tu. So basically macam Kak Shira ni sendiri macam kita sendiri depressed, sendiri macam tak boleh nak cope dengan kita punya feelings, perasaan. Macam mana kita nak jaga another little human being. So macam masa tu memang macam rasa macam susah sangat. Kenapa rasa macam orang lain jaga anak, kenapa rasa tengok macam senang, kenapa kita ni macam jaga anak tu susah je. So 6 bulan juga lepas tu okay. But then bila Noah ni start balik, bila Noah 2 tahun, bila dia punya start balik dia punya kemuncak autism tu 2 tahun, 3 tahun tu, memang depression tu creeping in balik, datang balik. So masa tu memang, masa tu rasa memang macam susah sangat lah jaga anak ni. Rasa macam
kita Kak Syira compare diri kita dengan orang lain, Kak Syira compare myself dengan other moms, dengan orang lain. Kenapa kita tak macam tu? Kenapa anak kita macam ni, macam tu tau. Macam orang lain senang ni bawa anak keluar makan kat luar, kenapa anak kita tak boleh duduk diam, nak mengamuk-ngamuk macam tu. So benda tu memang orang kata sebagai mak, sebab Kak Syira ni memang duduk rumah, jaga anak, memang Noah memang 24/7 dengan Kak Syira. So memang as a mother memang kita punya emotional tu lebih sikit lah, emotion tu kan. So memang depressed, denial pun ada juga masa mula-mula nak, masa mula-mula start autism tu Kak Syira memang macam carilah maklumat, walaupun kita tak give up, kita cari maklumat, cari ilmu pasal autism, but dalam hati masa rasa tu macam please lah anak aku buka autism, please lah benda ni macam kita, walaupun kita cari maklumat pasal benda tu, kita berharap yang anak kita ni sebenarnya bukan autism. Macam tu tau. Itu yang saya fikir. So even masa hari yang nak kena bawa Noah pergi doktor pakar kanak-kanak, doktor pakar perkembangan kanak-kanak dekat Hospital Besar Pulau Pinang, on that day tu still lagi dalam hati macam kalau pergi assessment dengan doktor ni, please lah result dia bukan anak kita autism. Macam setakat ada sensory problem tu okey lagi tau. Tak nak lah masa tu macam punyalah cetek ilmu kan. Rasa masa tu kalau macam anak kita ni ada autism macam dah gelap dah dunia. Macam inilah kita ending kan pada banyak lagi orang lagi susah, banyak orang yang lagi kita. So masa tu macam bila dapat tahu tu macam denial sikit, tapi kita tak give up lah, still mencuba. And then turning point yang Kak Syira rasa macam Kak Syira ubah mindset, sebab bila kita pergi hospital, kita akan jumpa dengan banyak lagi orang yang unfortunate daripada kita. Macam Kak Syira pergi hospital, bawa Noah pergi sesi check up di hospital, kita nampak ada orang tu orang panggil apa yang terbaring gitu. Apa nama dia? Ada setengah orang anak tak boleh bangun, memang like lumpuh seluruh badan. Ada orang ni memang anak dia memang sampai nak kena makan tak boleh, kena pakai susu pakai tiup. So macam rasa macam apalah sangat kita ni, anak kita ni punya condition dengan anak orang lain. Kenapa kita tak boleh bersyukur? Kenapa orang dan mak budak tu memang nampak sangat tenang, sangat sabar. So apalah kita ni sangat kan punya ujian masa tu lah. So and then dan masa tu juga macam dalam membesarkan Noah, masa dia umur 3 tahun, masa dia tengah meltdown teruk tu, bedridden siapa tu, Budi. Masa Noah tengah 3 tahun, tengah kemuncak dia punya meltdown tu, masa tu memang Kak Syira sendiri pernah cakap dengan Abang Adam tau. Pernah cakap macam, kenapa rasa macam susah sangat nak jaga Noah ni. Rasa macam nak bagi je dia dekat, bukan nak bagi je, macam nak bagi je dia main kat luar, tak balik rumah pun tak apa. Macam nak pergi je tinggalkan dia dekat somewhere. Because rasa macam stress sangat, rasa macam penat sangat. And then masa tu memang rasa macam berdosa, rasa bersalah sangat sebab adalah perasaan macam tu. Tapi itulah pentingnya support group, support system. Sebab bila Kak Syira join Facebook Autism Malaysia, and then kat situ kebanyakan parents kat situ ada anak autism kan. So diorang pun share lah pengalaman, perasaan diorang. And Kak Syira tahulah daripada situ sebenarnya bukan Kak Syira seorang rasa macam tu. Banyak parents yang ada anak autism, kebanyakan ni rasa macam tu. Rasa macam kita ni rasa macam nak buang dia anak tu. Rasa macam nak tinggalkan dia somewhere. So rasa memang tired sangat, tiring sangat, letih sangat. Tapi kita sayang anak kita. Kita tak sanggup berhabang macam tu. So itulah yang perasaan waktu tu lah. Tapi kita slowly kita tak give up. Kak Syira dengan Abang tak give up. Kita go through, kita berazam lah. Sebab Kak Syira pun at the same time kita follow terapis daripada
overseas yang memang terbukti kita tahu kanak-kanak autism ni dia boleh bertambah baik from time to time. Kalau kena dengan cara method yang sesuai, memang anak-anak ni sebenarnya boleh bertambah baik. So kita tak give up lah, dan Alhamdulillah macam Noah sekarang ni sebab dia dah banyak improvement and kita dah nampak lah kita punya kita punya usaha tu dah membuahkan hasil. So rasa macam bersyukur sangat-sangat. Macam itulah. Panjang cerita dia. Jadi tak apa, boleh. Jadi dekat sini yang saya nak minta pandangan daripada Puan Syakira dan juga Tuan Adam, adakah relevan untuk pasangan yang baru kahwin ke ataupun dah lama yang berada dalam denial untuk menerima anak-anak autistik ni berjumpa dengan pakar kaunselor ataupun ataupun seseorang yang lebih pakar untuk lihat? Untuk soalan ni Kak Syakira rasa sangat relevan lah untuk ibu autism yang ataupun yang macam baru-baru in denial. Rasa macam sebab sebab Kak Syakira faham, sebab bila kita ada anak autism ni kita memang akan ada mudah rasa macam stress, kita macam denial, kita rasa macam this is the end of the world lah kan. Tapi bila kita pergi jumpa kaunselor, kita counselling ni actually akan ni lah kan, akan bagi kita nasihat apa semua. So Kak Syakira rasa memang bila kita down, bila kita ada masalah, kita luah dengan counselor and memanglah macam bila kita jumpa counselor tu memanglah anak kita tu tak ada macam dapat rawatan ke apa, tapi actually kita ni dapat refresh kita punya mood, kita punya emotion. So sebenarnya sangat relevan lah bagi Kak Syakira. Betul. Bagaimana pula dengan Tuan Adam? Adakah sama dengan pendapat Puan Syakira? Actually lebih kurang lah, sebab bila jumpa pakar ni, kita ada satu medium ataupun avenue untuk kita luahkan perasaan kita kan. So kadang-kadang yalah, kita pendam apa yang kita tak suka semua. So bila kita dah luahkan tu, kita akan rasa macam satu berat yang dah kita buang. So sangat penting lah untuk jumpa support group semua ni. And maybe saya nak petik sikit untuk parents yang in denial ni. Actually kalau parents in denial ni, actually dia akan beri impact yang negatif lah kepada anak dalam jangka masa yang panjang. Sebab apa? Sebab umur macam 1 ke 6 tahun ni actually a golden age budak-budak kan. So kalau kita in denial, kita tak bagi dia support yang sepatutnya, kita tak hantar terapi semua, benda tu akan actually impact budak tu punya development. So sebab tu early intervention tu sangat penting kan. So itulah, parents kalau in denial tu kena try untuk fikir objectively, fokus kepada anak, sebab anak ni dia akan membesar semua kan. So kita kena make sure yang dengan dia punya development punya growth semua tu. Minta maaf ya atas gangguan. Okay. Allah. Okay, minta maaf. Jadi macam soalan terakhir saya lah, sebelum saya akan baca Q&A yang selepas ni. Jadi soalan terakhir saya ialah apakah tips dan juga nasihat untuk Tuan Adam dan juga Puan Syakira kepada para parents di luar sana yang mempunyai kanak-kanak autism, dan itu sahaja rasanya kot soalannya. Itu soalannya lah. Abang nak cakap ke sayang? Boleh. Puan Syakira boleh continue dulu. Okay, nasihat untuk new parents, untuk yang couple yang merancang nak dapat anak, yang dah dapat anak, yang rasa macam nak tengok anak punya perkembangan. Okay, Kak Syakira punya nasihat first sekali ialah bila kita rasa anak kita, bila anak kita membesar, pentinglah untuk kita as a parents ni aware dengan anak-anak kita punya development, anak kita punya perkembangan.
So kalau kita tak perasan, sebab kebanyakan ibu bapa kadang-kadang ada soalan yang Kak Syira dapat dekat YouTube. Soalan ni daripada macam mak sedara, pak sedara, datuk, nenek, orang gaji pun ada tanya dekat comment section. Saya tengok anak jagaan saya ni ada masalah anak ada masalah macam autism, ciri-ciri anak puan. Tapi mak bapak dia tak sedar, mak bapak dia rasa macam tak ada apa-apa. So macam mana saya ni yang kesian tengok anak tu. So macam mana ni puan, saya nak buat apa ni? Kak Syira tak boleh nak tolong benda-benda macam tu sebab benda-benda macam ni benda-benda macam ni memang sangat sensitif untuk parents. So kalau parents tu sendiri tak ada awareness, tak ada kesedaran untuk anak, memang sangat susah dan sangat kesian untuk budak-budak tu. Dan akak rasa memang first memang kita as parent kena alert, kena aware, dan kalau boleh macam sebab kita since once anak kita lahir, kita ada dapat buku biru, buku pink kan. So kita as a parent baca buku perkembangan anak-anak tu, baca dia punya setiap bulan punya perkembangan tu, hafal. So that setiap milestone yang anak kita capai tu kita tahu, okey sepatutnya anak kita ni dah umur berapa ni dah kena buat dah macam ni. Dah boleh buat dah benda certain things, tapi kita tengok anak kita tak boleh buat lagi. Kadang-kadang lambat sikit tu it's okay, tapi kalau delay sangat tu something is wrong lah, macam tu. So dan seterusnya kena apa lagi aku tak pernah kat Syakira. Apa ni, bagi ruang untuk anak explore. Explore rasanya dah kupas tadi. So basically macam itulah, bagi anak ruang untuk explore. Kita bawa dia pergi jalan, pergi zoo, pergi pantai. Tapi dalam masa sama kita kena create satu safe environment lah untuk anak-anak kita ni explore kan. Sebab kita tak nak perkara-perkara yang tak diinginkan. Lepas tu latih sensori anak daripada kecil. Inilah messy play, gunting, pakai garfu. So actually macam ni macam basic life skills lah. Kita kalau boleh kita ajar budak ni daripada dia orang kecil lagi. Lepas tu encourage anak untuk buat pilihan. So actually bila kita encourage anak untuk buat pilihan ni, kita macam beri autonomi kepada anak, bagi dia rasa macam dia have some say untuk buat sesuatu kan. Contoh kalau macam nak malam ke apa, kita tanyalah nak makan apa malam ni kan. So ada pilihan untuk buat choice tu. So nanti membesar dia boleh jadi someone yang confident, someone yang boleh buat pilihan, macam tu lah. Betul. So Puan Syakira nak sambung lagi? Okay, ada lagi Kak Syira nak tambah. So untuk untuk new parents, bila kita macam dapat detect anak kita maybe ada ciri autism, jangan in denial. Kena fokuskan rawatan terapi dia, and then jangan, kita tak payah nak cari punca, kita tak perlu nak macam hari tu ada orang jaga anak kita, maybe anak kita jatuh ke, jangan fikir macam tu. Kadang-kadang autism ni dia kita pakar sampai sekarang pun tak tahu apa punca autism. So kita sendiri, siapalah kita sibuk nak cari punca autism tu apa. So I think fokus kepada rawatan terapi anak. Kalau nak buat rawatan alternatif Islam ke apa ke, buatlah semua. Jangan give up. Sebab macam Kak Syakira follow satu terapis ni, nama dia Dr. Mary Barbera. Okay, Dr. Mary Barbera ni dia cakap kita ni rawatlah, treatlah anak autism ni seringan-ringan autism tu, rawatlah macam dia ni yang severe, yang teruk. So kita ni bagi dia intensively, so lagi cepat dia dapat recover, lagi cepat dia dapat improve, kurang dia punya ciri autism tu. And then next yang share, kita ni as a parents kena jangan sentiasa tambah ilmu pengetahuan dalam bidang autism, parenting,
sebab kita takkan, we will never stop learning, betul tak? Dalam apa benda pun sekalipun. So parenting, ilmu autism, sensory, benda-benda ni sangat luas, so kita will never stop learning. Sentiasa tambah ilmu pengetahuan. So bila kita tahu, kita akan do better lah day by day. So itu yang Kak Syirah nak suggest lah untuk everyone lah, bukan parents je, semua orang. In general, single pun kena tahu juga. Betul saya. Jadi saya rasa itu sahaja soalan daripada pihak kami lah, pihak production. Dan saya akan bacakan Q&A yang ada yang diberikan kepada kita. Okey, ini daripada Nash Fauzi. Okay, dia kata bagaimana memastikan Noah makan makanan berzat memandangkan autistic child selalunya Okay, soalan ni, okay, macam mana nak memastikan Noah makan makanan berzat? Okay, dulu Noah kan memang memang macam kalau dalam banyak semua talk yang Kak Syirah cakap pun, memang Noah ni memang picky, memang dia punya nutrients dia kurang, dia punya source of food dia limited, dia memang makan makanan yang crunchy, yang kering, tak nak makan sayur. Tapi macam mana nak pastikan Noah cukup zat tu adalah kami so far lah yang Kak Syirah dengan Abang Dan buat, kita orang sebab memang tak ada choice, so kena bagi dia multivitamin. So kita orang bagi dia multivitamin everyday bagi, sebab kita orang perasan multivitamin tu akan dia ada lysine kan Abang. So at the same time dia akan tambahkan selera. Naikkan selera, yes betul. And then at the same time cukupkan nutrients apa yang dia tak cukup tu. So memang kalau dulu sebelum kita orang bagi multivitamin ni, memang kita orang perasan dia memang setiap bulan mesti akan sakit. Setiap bulan mesti sakit, mesti demam, mesti sesama, batuk. Tapi once dah start bagi multivitamin ni, jarang sakit. Dan memang nampak dia pun makin berselera makan. And then dari segi Noah punya nak bantu dia punya PK eater tu, kita orang sekarang ni memang macam Kak Syirah buat dulu. First sekali memang kurangkan susu dia. Kalau anak tu minum susu botol, kena kurangkan amount menyusu dia sikit-sikit sampai stop. Kemudian lebihkan dia makan, kena ajar dia makan nasi. So macam mana pun kena ajar makan nasi. So kena kurangkan, untuk ajar dia makan nasi tu ialah kita kena cut down lah benda-benda yang macam junk food, biskut-biskut manis, benda-benda yang jajan-jajan, aiskrim, semua kena kurangkan. Boleh bagi tapi kena tegas, kena straight. Kalau hari ni dapat satu je. Jangan macam anak tu nak makan lagi kita bagi juga. Tak boleh. Sebab tu dia tahu kalau dia mahu dia dapat. So kita sendiri memang kena keringkan hati. As a parent ni memang kena kering sikit lah kalau nak latih kan. So and Noah ni dulu macam nak ajar makan nasi tu pun Kak Syirah ubah texture nasi tu everyday. Ada hari masak kering, ada hari macam biasa, ada hari masak dia lembut-lembut sikit. So dia akan dapat rasa perubahan tekstur tu. Dia mungkin dia perasan, mungkin dia tak perasan, tapi dia akan makan. Betul tak? Dan alhamdulillah lah untuk Kak Syirah boleh cakap dia punya menu sekarang alhamdulillah memang sangat improve. Dia kalau dulu dia hanya makan, dia dah boleh start makan sayur. Kita puji-puji sikit, cakap Noah kalau tak makan sayur nanti badan tak sihat. Noah nak jadi sihat, nak jadi kuat, kena makan sayur. So bolehlah rasa, dah beranilah dia nak rasa sayur-sayur sikit. So kita dah boleh try. Encourage. Betul. So sekarang memang menu dia memang dah makin okey lah. Dia dah berani nak cuba benda baru. Kalau dulu tak makan telur langsung, sekarang dah boleh makan telur. Okay. Kalau dulu tak nak nasi tu ada warna langsung, tak nak kuah langsung, sekarang dah boleh makan kicap, dah boleh ada kuah-kuah sikit. So kita slowly lah. Benda ni memang long process, memang kena sabar. Betul. Process is very important. Yes, betul.
So ni soalan seterusnya daripada Design Beats. Sekejap ya. Dia kat sini dia cakap sebagai parents pernah ke Puan Syakira dan Tuan Adam perasan Noah selalu hyperactive? Oh, okay. Always. Okay. Noah ni dia tak adalah hyper. Dia bukanlah macam hyper yang sebab kita orang pernah jumpa Pak bawa dia pergi jumpa terapis. Macam gaduh pula kata ni. Okay. Pernah bawa dia pergi jumpa terapis, pernah bawa dia pergi jumpa Cikgu Tadika. So diorang ni tengok Noah, diorang sini cakap dengan Kak Syakira, diorang kata Noah ni dia aktif daripada budak yang lain, tapi dia bukan hyper. So macam tahulah Kak Syakira pun tak tahu beza sangat, tapi diorang sini cakap kalau dia masih kucing lana. Okay. So macam tu lah. So dia pernah dia memang sentiasa aktif. Sentiasa aktif, tapi dia bukanlah hyper yang macam lompat, panjat, lepas tu lari tak. Dia apa, boleh dikontrol lah macam tu. Lagi satu maybe saya nak tambah lah. Apa ni, Noah dia ada timing tau. Usually kalau dia bangun, dia sama tidur pada masa yang sama. So dalam macam pukul 7 tu dia dah bangun, dia akan aktif lah. Dia macam tak boleh duduk diam kan. And then bila dah sampai waktu tidur dia pukul 9 malam, time tu dia dah lentur nak tidur, macam tu lah. So kita boleh macam budget lah, kita boleh apa ni, kita boleh tahulah dia punya timetable macam mana. Dia ada timing dia. Okay. Okay. Sekejap ya soalan. Okay, seterusnya soalan daripada Iklil Maisara. Okay, soalan ni, adakah Tuan dan Puan ada latih apa-apa kemahiran yang istimewa pada Noah? Kemahiran istimewa. Abang nak jawab ke? Actually so far kita orang macam tak tahu lagi dia punya kelebihan dekat mana. Kita masih lagi dalam proses untuk nak carilah. Maksudnya Noah ni minat apa kan. Tapi kita orang perasan dia macam suka melukis, berwarna. Lepas tu dia suka macam aktiviti macam berlari, aktiviti lasak semua. So itulah kami masih dalam proses untuk nak identify apa sebenarnya minat Noah, ataupun kalau dia ada apa-apa keistimewaan lah. Dia bukan macam apa, macam ada high setengah functioning. Ada setengah kanak-kanak autism kan macam like born genius kan. Kadang-kadang ada setengah kanak autistik dia memang apa, dia tak nak bergaul dengan orang, dia tak nak berkawan dengan orang, tapi dia macam bijak, genius macam tu. Ada setengah budak macam tu kan. Setengah yang boleh mewarna, melukis secantik kan. Noah ni kita orang tak nampak lagi dia punya lebih tu kat mana. Tapi yang satu kita orang perasan dia sangat cepat menghafal. So maybe banyaklah orang suggest kita boleh jadikan ni dia menghafal Al-Quran ke. Itu kita punya target lah. Lepas ni insyaAllah. InsyaAllah. Doakan ramai. InsyaAllah. Nama dia pun Noah Hafiz. Apa ni? Noah Hafiz? Tak, sorry. Nama dia pun Noah Hafiz. So waktu kita bagi nama tu macam ada harapan sikit lah kalau boleh jadi seorang Hafiz kan. InsyaAllah. One day. Okay, seterusnya soalan daripada Arif Baha. Sekejap ya. How to overcome friends or acquaintance yang tak faham about autism? Siapa nak jawab? Okay, akak jawab dulu lah kan. So far Alhamdulillah kita orang punya circle of friends, kita punya kenalan memang kalau kita cakap pasal autism, anak kita ada masalah autism, kebanyakannya memang faham. Kita orang tak ada lagi yang macam tak ada lagi yang tak faham lah. And then sekarang pun memang autism memang meluas. Banyak orang dah faham, ada banyak awareness tentang autism. So kita tak ada lagi masalah yang macam tu. Tapi strangers maybe ada. Sebab kadang-kadang pernah kan abang kita bawa anak-anak pergi tengok wayang.
So masa tu kita orang tengok Frozen tu, ingat lagi nak tengok movie. Semangat dia nak tengok Frozen tu. Tapi budak-budak Okay. lah kan, Noah ni dia memang Faham. bising gila kat dalam panggung wayang tu sampai Mhm. ada Chinese woman ni datang kat kita orang, ni anak you ke? Can you please bring your child outside? Dia ganggu lah, bising lah, I cannot ni macam tu. So kita orang macam, Kak Syirah cubalah cakap dengan dia dulu, maybe dia boleh faham kan. Kak Syirah cakap lah dengan dia, please boleh tak kita orang stay sebab anak saya autism kan, dia memang macam tu. Tapi but still perempuan tu cakap, but still can you please bring him outside? Dia suruh kita orang keluar juga. Aduh. So ada setengah orang memang tak akan faham lah, dia memang yelah sebab kita orang pun tak adalah nak blame dia sebab dia pun beli tiket kan, dia pun nak tengok. So kita orang pun daripada macam tak adalah macam nak terasa hati ke apa ke, just faham je lah sebab tak semua orang akan faham. So kita daripada kita nak sibuk bagi dia faham tu, tak payahlah, ignore je. So kita orang pun beredar je daripada panggung wayang tu, tak ada nak isi lebih-lebih dah macam tu. So itu je lah yang actually so actually kita pun tak boleh nak blame kepada dia sebab kalau kalau kita nak betul-betul faham challenges semua, kita kena duduk kita pakai kasut orang yang tengah experience benda tu. So maybe daripada perspektif dia tak faham kan. Dia nampak macam benda ni kalau budak ni nakal ke apa ni, mesti sebab mak dia tak tegas ke, mak dia tak ajar betul ke. So itulah, maybe kena educate sikit lah kot, maybe itulah. So apa yang saya nak kata ni, kita tak boleh nak blame sangat lah kepada orang lain sebab dia orang tak faham kan. Tapi kalau nak jawab soalan ni, how to overcome, explain je lah kan, explain nicely. Explain lah. So macam saya try untuk macam keep a positive vibe kan, sebab dia relate kepada mental health kita juga. So kalau kita macam dengan orang yang sangat negatif, dia eventually akan affect kita punya mental health. So penting lah untuk kita maintain satu environment yang positif, support system yang bagus. Bila saya kata support system ni, termasuk kita punya keluarga, saudara mara, kawan-kawan, cikgu-cikgu, jiran-jiran. So kita kena try untuk build satu support system yang positif lah. Baik. Betul, saya setuju yang tu. Sebab tak ramai yang faham dengan satu keadaan tu. Dan saya sendiri sebagai pelajar ijazah sarjana muda kaunseling pun baru jumpa beberapa klien. Itu pun saya boleh lihat dari segi bila tak ada satu support system tu, susah untuk nak control the situation that happens around the society. So seterusnya soalan daripada Jam School, Adi Hakimi ni, saya sini dia kata Noah sleeping malam ada tak masalah? Sekarang ni okay, sebelum PKP, masa dia lepas kita orang dah hantar Noah ke terapi secara intensif, dia punya bangun tengah malam jerit tu dah completely stop. Tapi kita orang perasan sejak PKP ni dia macam maybe dalam sehari atau 2 hari seminggu tu dia macam ada tiba-tiba dia bangun tengah malam dia jerit. So rasa maybe sebab itulah, sebab dah lama tak pergi terapi, and then dia tak boleh nak keluar rumah sangat, nak pergi explore, nak pergi pantai ke apa ke. So hopefully kita orang nak continue balik lah lepas dah settle PKP semua, dah pandemik ni dah habis. Kita orang nak balik kepada rutin kita orang sebelum PKP. Okay. Dia setakat ni macam tak ada apa sangat lah problem dia ke apa ke. Tengah malam jarang lah sekarang, tapi just that sebelum ni completely stop, tapi sejak PKP ni sebab dia tak boleh keluar rumah selalu, dia macam develop balik benda tu. Oh, okay. Kejap
Ada soalan lagi daripada Arif Bahar. Allah. Muncul ke? Dia Tak tulis keluar. ni, dia kata, does having pets help with Noah's overall development? What are his reactions? Noah actually dia suka sakat kucing. Dia suka kacau kucing. So tak tahu. So kita orang tak tahu lah actually dia enjoy ke tak having pets as a company ke. Tapi saya perasan dia suka, maybe okay lah, maybe dia sebenarnya nak bermain dengan kucing. Tapi cara dia nak bermain tu nampak macam terlalu, ataupun dia macam Macam uh, dia macam itulah, dia suka kacau kucing lah sampai kucing lari-lari. Dia tak macam budak-budak. Macam contoh anak saya Amna dengan Aileen, dia orang belai-belai, dia orang pegang, dia, nampak dia dah sayang kan. Tapi Noah dia cara bermain tu pelik lah. Pelik. Okay. Dia bukan nyakap biasa lah yang macam macam kalau biasanya orang kalau nyakap biasa ni macam kalau orang tengok Okay. macam dia ni macam tengah bully kucing tau. Macam nak dera kucing. Dia Oh ya ke? tau. Allah. So tak tahulah kalau having pets ni ada help dengan dia punya development ke tak. Tapi saya rasa dia enjoy. Cumanya cara dia nak bermain dengan kucing tu agak pelik lah. Agak tak, maybe kurang sesuai kot. Okay. Cakap about pets kan, berapa ekor kucing tu boleh? Dua. Orang ada 2. Sini macam sini. Oh, 2 ekor. Setakat ni sekejap ya. Okay, setakat ni saya scroll nak cari soalan lagi in case ada orang letak question dekat area comment. Sekejap ya. Baik, saya rasa tak ada setakat ni soalan. Okay, ada sesiapa lagi yang ada soalan, boleh tinggalkan soalan dekat bubble question mark kat sebelah kanan ruang komen anda. Sekejap ya. Apa nama kucing? Setakat ni tak ada dah. Saya rasa dah tak ada dah. Okay, nama Baik. kucing Jon Snow. Siapa minat Game of Oh, so cute. Ni apa nama dia? Okay, nama dia Jon Snow. Siapa yang minat Game of Thrones tahulah kenapa nama dia Jon Snow. Kembar dia Sansa. So cute. Alah. Dia ada Oh, saya alamak. Tak, tak, dia ada kembar dia seekor lagi, Sansa. Oh. Mananya tak ada. Lady Sansa. Tak tahu, tak ada kot. Dekat sana. Okay, saya ada jumpa satu soalan. Okay. Ini daripada macam nak sebut ni, Pijal 31. Di sini soalan Cik Pumas, ada main bola ataupun salah lagi ke? Apa dia? Dia kata Tuan ada main bola ataupun salah lagi ke? Oh tak, dah lama dah. Sekarang ni actually penting apa ni? Soalan dia macam trigger something lah. Sebab sekarang ni saya tak main bola. Saya sekarang ni mostly saya jogging. And actually jogging bagi saya untuk saya spend me time lah. Maksudnya having a me time waktu jogging. Time tu lah saya nak lepaskan geram dekat bos ke, stres dengan anak ke. Lepaskan geram. Ada situasi apa. So dekat tu macam saya dalam orang kata apa, dalam zone saya yang sendiri. Itulah. So dia macam help dengan saya punya mental health jugalah, untuk saya maintain positive attitude, positive vibe, supaya kita tak orang kata apa, tak terlalu stres dan apa ni, go into depression ke apa lah. So saya try buat tu sebagai satu rutin lah, jogging. Okay. Apa Aidil Hakimi kata kiranya coping mechanism. Yeah. Okay, saya rasa dah tak ada soalan apa-apa daripada yang sedang menonton. Ada sesiapa yang boleh nak tinggalkan soalan, boleh tinggalkan soalan. Alright, sekejap ya. Saya rasa tak ada dah.
soalan daripada viewers. Sekejap ya. Ada, okay, Amir Hafiz dia cakap terima kasih. Thank you Tuan Adam dan Puan Shakira for the sharing. Sama-sama. Dan kemudian daripada Arif Bahar dia cakap thank you Abang Adam dan Kak Shakira for the sharing tonight juga. So kita orang Dan actually seramai so actually kita orang pun still learning lah, continuously learning kan. So tak ada orang yang perfect. Kita orang pun ada ada baiknya, ada buruknya. So itulah manusia kan, setiap orang berbeza. Tapi yang pentingnya kita orang sentiasa cuba untuk improve diri kita setiap hari lah. Okay. Ini ada soalan daripada Nash Fauzi. Dia kata adakah Noah akan meneruskan pembelajaran dalam arus perdana untuk sekolah rendah nanti? Atau masuk pendidikan khas. Atau pasal kata atau masuk ke pendidikan khas. Okay, macam Noah sekarang kita orang dah daftarkan masuk sekolah kebangsaan dalam aliran pendidikan, aliran khas lah, pendidikan khas. So macam so far ni sebenarnya kita orang tengok Noah ni sekarang, dia punya minat belajar dia suka membaca dan dia boleh membaca dan nampak dia minat matematik. So tapi the problem is takut dia boleh tak kalau masuk aliran perdana, kita orang punya concern takut dia ganggu sesi pelajaran, takut dia macam mana nak cakap, kalau kawan lain dah habis menulis ke ataupun dah habis membaca, takut dia melambatkan sesi pelajaran tu. Itu je concern. So itulah Kak Syira ada juga tanya dengan pegawai PPD. Kalau ini memang pegawai PPD pendidikan khas lah, memang Kak Syira tanya dia. Kalau macam Noah ni, kita orang nampak dia ada potential untuk belajar aliran perdana. So nanti dia boleh tak pindah ke aliran perdana sebab yang macam kita orang tahu, pendidikan khas ni dia punya pelajaran dia lebih kepada kemahiran. Dia more to kemahiran lah. Jadi kita orang macam tak nak lah kalau macam sebenarnya Noah ni ada je potensi untuk dia belajar. So kalau dia memang 100% dekat pendidikan khas, takutlah macam sebenarnya dia ada potensi untuk belajar tapi takut dia macam miss lah benda tu. So pegawai tu cakap kalau nampak dia boleh belajar, dia ada sebab dia macam mana, dia akan ada from time to time, dia orang akan ada macam ujian jugalah yang dia orang akan bagi kat budak-budak ni untuk kalau macam dia orang boleh masuk pendidikan aliran perdana, so dia akan pindahkan. Macam tu lah. So boleh dengar macam tu macam lega sikit lah. So itu lah. Kalau macam tu alhamdulillah lah. Kemudian saya sekejap ya, daripada Rizal dia kata thank you for sharing and this session. All the best to both of you and take care. Alright, thank you. That's from Rizal Dipsatu. I don't know macam mana nak pronounce. Dan seterusnya daripada Amir Hafiz dia kata semoga Tuan Adam dan Puan Shakira dipermudahkan segala urusan. InsyaAllah. Setakat ni dah tak ada soalan. Jadi disebabkan tak ada soalan, saya rasa kita bolehlah tamatkan kita punya sesi lah macam tu. Alright. So masing-masing rasa macam penat-penat ke? Kami pun nak mengucapkan terima kasih lah sebab sediakan satu platform yang membolehkan kami share kami punya experience, pendapat kami. So actually to some extent dia macam satu terapi jugalah untuk kita orang, macam satu platform untuk kita orang lepaskan kita orang punya perasaan ke apa kan. So dia macam orang kata apa tadi tu, dia macam bersembang dengan kaunselor jugalah. Allah. to some extent. Okay, thank you so much juga to Tuan Adam dan juga Puan Shakira for macam joining IG Live ni, and then sudi untuk kongsi pengalaman Tuan Shakira lagi, Tuan Adam dan juga Puan Shakira di live sharing kami, dan sebab kami pun masih kecil-kecil je,
Jadi saya harap daripada perkongsian Tuan Adam dan juga Puan Shakira ni dapat memberi banyak manfaat kepada orang ramai dekat luar sana, bukan sahaja pada newlyweds ataupun married couple, dan pada yang single pun sebenarnya sangat penting ilmu-ilmu itu tersendiri, dan saya sendiri pun sangat mengesyorkan juga kepada mereka yang rasa nak kahwin ke ataupun single ke, masih perlu ada juga ilmu-ilmu parenting. Sangat penting sebenarnya. Okey, jadi dekat sini saya boleh tamatkan live sharing kita pada malam ni, dan saya ucapkan terima kasih banyak lagi sekali kepada Tuan Adam dan juga Puan Shakira, dan termasuk juga pada viewers pada malam ni. Itu sahaja. Assalamualaikum. Okay, Waalaikumsalam. Bye. Bye-bye.